Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada murid-murid yang cikgu sayangi sekalian. Baiklah, pada hari ini awak semua sihat tak? Okay, sihat? Kalau sihat, Alhamdulillah. Jadi, cikgu pun sihat. Jadi, pada hari ini kita akan sambung belajar tentang tajuk yang seterusnya. Jadi, di sini cikgu ada tayangkan satu slide. Kita lihat slide ni lah. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah boneka menari mencuit hati. Jadi pertama sekali cikgu akan terangkanlah adab-adab belajar sebelum kita meneruskan PDP kita. Jadi di sini cikgu telah masukkan ataupun buat 4 peraturan ataupun adab belajar. Jadi kita lihat yang pertama dahulu. Yang pertama, mengikuti setiap arahan dan juga tugasan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, bertanya kepada guru sekiranya tidak memahami tajuk pelajaran dan tugasan. Yang ketiga, membuat dan menyiapkan tugasan yang diberikan. Dan yang keempat, menghantar gambar tugasan yang disiapkan kepada guru. Okey. Jadi sebelum tu jom kita tonton dulu satu video ni. Okey. Sekejap ya, cikgu ubah setting mikrofon dulu. Di dalam sebuah hutan, tinggal seekor monyet yang hidup bersendirian. Monyet ini telah ditinggalkan oleh kaumnya kerana kenakalannya. Di dalam hutan yang sama juga, tinggal seekor rakun yang bersahabat baik dengan seekor musa. Aku kasihan tengok monyet itu tiada kawan. Setuju tak kita berkawan dengannya? Baiklah, aku pun kasihan juga. Hai monyet, aku dengan Musang hendak berkawan dengan kamu. Ya. Monyet, sudahkah kamu berkawan dengan kami? Kamu mahu berkawan dengan aku? Okey, aku terima. Rakun dan musang terus menjadi kawan baik monyet. Tetapi monyet tetap juga nakal. Dia suka mengusik kawan-kawannya yang baik hati itu. Pada suatu hari, monyet ternampak rakun sedang tidur di bawah pokok. Oh, sarangku sedang tidur ya. Aku nak usik dia. Lalu, sang monyet mengajuk suara sang harimau. Am! 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 Oh, Pak Harimau datang. Baik, aku lari. Nanti dia makan aku. Rakun yang ketakutan lari sekuat hati. Tiba-tiba, rakun yang sedang berlari itu terdengar suara monyet yang sedang ketawa berdekah-dekah. Lalu, rakun berhenti dan menoleh ke belakang melihat monyet yang sedang ketawa kepadanya. Hoi monyet, kenapa nakal sangat ni? Aku ingatkan Pak Belang tadi. Terkejut aku. Kalau macam ni, aku tak mahu kawan kau lagi. Alah, aku main-main saja. Aku janji, lain kali aku tak buat lagi ya. Maafkan aku, rakun. Baiklah, aku maafkan kau. Mereka terus bermain bersama-sama dengan gembira. Pada suatu hari, monyet ternampak musang sedang makan buah-buahan di bawah sepohon pokok. Monyet menyorok di belakang semak samun dan mula mengaum dengan kuat seperti harimau. Alamak, Pak Belang datang. Apa salah aku kena makan nanti? Baik aku lari selamatkan diri. Ish, kau ni monyet. Nakutkan aku saja. Alah, janganlah marah musang. Aku bergurau saja. Aku tidak suka gurauan begini. Alah, aku bergurau je. Jom kita pergi main di sana. Jom. Musang masih tidak berpuas hati dengan sikap yang nakal itu.
Lalu, dia berbincang dengan rakun untuk mengenalkan monyet. Rakun, kau dah bersediakah dengan rancangan kita itu? Ya, aku sudah bersedia. Ayuh kita mulakan. Suatu hari, sedang monyet minum air di sebuah kolam, dia terdengar suara harimau mengaum. Aum. Alamak, harimau! Tolong! Tolong! Jangan makan aku! Badannya gemetar kerana ketakutan. Rupa-rupanya, 2 ekor harimau tadi adalah kawan-kawannya. Mereka memakai sarung harimau. Monyet, kau suka tak bila ditakutkan macam ni? Aku tak suka ditakutkan begini. Begitu juga kami. Tidak suka ditakut-takutkan. Maafkan aku kerana menakut-nakutkan kamu berdua sebelum ini. Maafkan aku ya kawan-kawan. Monyet telah menyesal dengan perbuatannya. Ingatlah wahai monyet, jangan suka menakutkan orang lain. Jika kamu sendiri tidak suka ditakutkan. Janganlah kamu suka memperbodohkan orang lain jika kamu sendiri tidak suka diperbodohkan. Sejak hari itu, monyet pun menjadi baik. Dia tidak lagi mengusik kawan-kawannya. Mereka bertiga pun saling berpelukan antara satu sama lain. Okey, cikgu maaf. Minta maaf kejap, mungkin cikgu tak buka mic balik tadi. Okey, jadi berdasarkan video tadi tu, agak-agaknya cikgu nak ajar awak semua topik apa hari ni? Cuba awak semua fikir sekejap. Agaknya hari ni cikgu nak ajar apa Okey, cikgu kasih tempoh masa dalam masa 30 saat lah. Okey, awak fikir-fikirkan dulu. Lepas tu cikgu bagi tahu apa yang akan kita belajar pada hari ini. Okey? Okey, nampaknya masa dah berlalu. Jadi, berdasarkan video tadi tu, pada hari ini kita akan belajar untuk membuat boneka. Jadi apa yang awak tengok tadi tu, hari inilah yang akan kita buat. Cuma video tadi tu berkisahkan ataupun tentang boneka sarung. Tapi pada hari ini kita tak buat boneka sarung. Jadi sebelum tu, sebelum cikgu ceritakan lagi apa yang akan kita buat pada hari ini, kita sambil-sambil tu kita tengoklah slide dulu. Okey. Ini dia karya yang akan kita buat pada hari ini. Nampak? Ada macam-macam jenis boneka. Tapi hari ini cikgu nak awak semua buat satu jenis boneka saja, iaitu boneka jari. Nampak? Ini adalah contoh boneka jari yang cikgu tunjukkan dekat kamu semua yang kamu boleh buat. Okey? Jadi cikgu akan terangkan objektif pembelajaran yang akan kita kecapilah pada akhir PDP kita nanti. Jadi pada akhir PDP, murid akan dapat yang pertama memahami bahasa seni visual dalam penghasilan karya boneka jari.
Yang kedua, mengenali jenis-jenis media, teknik dan proses dalam menghasilkan karya boneka jari. Yang ketiga, menghasilkan karya boneka jari dengan kreatif, kemas dan menarik. Dan yang terakhir ialah membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan juga rakan berdasarkan bahasa seni visual. Okey. Jadi cikgu akan terangkan dulu apa itu boneka, kan? Mesti awak semua tak tahu boneka tu apa. Jadi boneka ialah sesuatu perlambangan untuk tujuan lakonan dalam persembahan yang dimainkan oleh seseorang. Seperti yang kita lihat dalam video di awal tadi itulah fungsi boneka. Okay. Jadi dalam penghasilan boneka ni ada dua teknik yang kita gunakan. Okey. Jadi teknik-teknik tersebut ialah teknik potongan dan juga teknik assemblage. Okey. Teknik potongan ni mudah sahaja kita potong-potong guna gunting. Tapi untuk teknik assemblage ni cikgu rasa memang awak semua tak tahu apa itu assemblage. Jadi assemblage ni apa cikgu? Kan? Okey, assemblage ni adalah himpunan bahan-bahan yang disusun dan mempunyai daya estetik. Jadi assemblage ni dapat kita rumuskanlah. Cikgu rumuskan. Assemblage ni satu himpunan apa yang awak guna bahan tu, awak gabungkan dia untuk menghasilkan satu karya yang indah ataupun karya yang cantik lah. Okey. Jadi cikgu akan terangkan pula bahasa seni visual yang ada pada karya boneka yang akan kita hasilkan pada hari ini. Okey. Jadi kita lihat dahulu bahasa yang pertama iaitu jalinan. Okey, jalinan yang kita dapat lihat pada boneka nanti ialah jalinan sentuh. Okey. Jalinan sentuh. Mengapa? Sebab permukaan boneka tersebut boleh dirasai melalui sentuhan. Okey. Bahasa yang seterusnya, elemen yang seterusnya ialah elemen bentuk. Okey. Bentuk wujud pada boneka yang menggunakan pelbagai bahan hiasan. Okey. Jadi masa awak hasilkan boneka nanti, awak akan guna pelbagai jenis bahan lah. Dan daripada bahan itulah nanti awak akan dapat mencipta ataupun membuat mengesan elemen bentuk tersebut nanti. Okey. Yang seterusnya ialah penegasan. Okey. Penegasan ni terdapat elemen yang menonjol pada boneka yang mencari perhatian. Contohnya, mata boneka yang awak buat tu, dia punya saiz besar dan dia menonjol. Jadi, daripada itulah dia akan menyebabkan karya awak tu, dia ada unsur penegasan. Dan yang terakhir ialah keseimbangan. Okey, keseimbangan yang dapat kita kesan ialah keseimbangan simetri lah, di mana kedua-dua bahagian boneka adalah sama. Ini ialah jenis-jenis boneka yang cikgu ada terangkan di awal sesi tadi. Jadi ada 4. Yang pertama ialah boneka jari. Boneka jari ialah boneka yang akan kita hasilkan pada hari ini. Yang kedua pula ialah boneka sarung. Yang ketiga ialah boneka batang. Dan yang terakhir ialah boneka tali. Okey. Jadi ini ialah alat dan juga bahan yang perlu disediakan oleh awak untuk menghasilkan boneka. Okey, jadi kita lihatlah bahan-bahan yang kita perlukan. Tapi kalau bahan yang cikgu ada sebut kat sini awak tak ada, tak apa. Awak boleh ambil alternatif lain ataupun awak guna bahan yang lain lah yang awak ada. Janji apa yang awak nak buat pada hari ini iaitu boneka dapat menggunakan bahan-bahan tersebut. Okey. Jadi bahan yang pertama ialah pensel. Awak perlu sediakan pensel lah. Kertas warna, kertas manila, gam, glitter paper, pipe cleaner, gunting, manik-manik dan juga googly eyes. Nampak? Googly eyes ni mata-mata yang
yang kita boleh goncang-goncang dia tu. Awak cari kat kedai buku ada. Jadi cikgu akan terangkan, kita tengok dulu satu video ni bagaimana kita nak hasilkan karya kita pada hari ini. Okey? Nampak? Cikgu akan mulakan. Video ni cikgu tak masukkan lagu. Cikgu nak kasih penerangan. Okey, ini ialah bahan-bahan yang awak perlu sediakan lah. Nampak ada gunting, ada gam. Gam ni cikgu cadangkan awak semua guna gam ubu. Dan kertas ni, contohnya glitter paper ni, kalau awak semua tak ada, awak boleh guna kertas warna sahaja ataupun kertas manila. Jadi tak payah susah-susah lah nak pergi kedai, tanya mak ayah awak, cikgu mak nak cikgu suruh beli ni. Jadi tak payahlah, awak guna bahan yang ada sahaja. Okey? Yang pertama awak ambil kertas warna dan awak buat ukuran dulu. Nampak? Awak ambil pembaris, buat ukur. Kalau tak guna pembaris pun tak apa, awak lipat-lipat. Nampak lepas awak dah gunting, awak gamkan dia. Jadikan dia bentuk lengkungan ataupun bentuk silinder macam dalam video ni. Nampak? Kita lekatkan dia. Lepas kita dah lekatkan dia, kita letakkan dia atas kertas warna yang lain. Kita buat corak. Kat sini cikgu buat sayap rama-rama. Jadi kalau awak nak buat binatang lain ke, lebah ke, apa ke, boleh juga. Tapi cikgu kasih contoh kat sini rama-rama lah. Nampak? Awak kena buat 2 set. Sebab dia kepak dan bersifat simetri. Seperti yang cikgu terangkan di awal tadi. Nampak? Lepas awak dah buat corak ataupun awak dah lukis, awak gunting dia pula. Dan awak rapatkan dia, awak lekatkan dia pula dengan silinder tadi. Nampak? Lepas kita dah lekatkan tu, awak ambil manik. Ataupun kalau tak ada manik, awak boleh guna bahan yang lain. Contohnya kertas warna yang digunting membentuk bentuk-bentuk ataupun rupa yang berbeza. Contohnya awak nak ambil kertas warna-warna kuning ke, awak gunting, lepas tu awak tampal lah bagi menggantikan manik. Macam ni cikgu guna manik sebab cikgu nak kasih boneka cikgu ni lagi cantik. Nampak? Tampal dia susun kemas-kemas. Dan pastikan corak ataupun aksesori yang awak tampal ni dia sama dengan antara satu sama lain ni supaya dia nampak simetri. Okey, nampak cantik. Lepas tu kita ambil pipe cleaner. Boleh awak jumpa dekat kedai buku, tapi kalau tak ada, awak boleh guna kertas warna yang digunting secara memanjang. Faham? Awak gunting biasa je. Nampak? Awak lekatkan dia pula dekat silinder tu lah supaya dapat membuat antena rama-rama tersebut. Okey, nampak? Lepas kita dah siap buat antena, kita buat mata dia pula. Untuk buat mata sama juga, awak boleh ambil kertas warna ataupun glitter paper yang macam ni. Okay, awak gunting elok-elok, buatkan mata. Okay, ada mata dan anak mata. Lepas awak dah siap tu, awak tampalkan dia pula dekat silinder kita tadi tu. Nampak? Dan yang terakhir kita buat ni lah mulut. Rama-rama mesti ada mulut kan? Takkan tak ada mulut. Jadi kita ambil kertas warna ataupun glitter paper tadi, kita gunting jadikan bentuk mulut dan kita tampal dia dekat silinder tadi. Dan akhir sekali buat kemasan dan ini ialah hasil karya kita. Nampak cantik kan? Kita letak dia dekat jari,
Lepas tu kita bolehlah buat apa-apa yang kita suka, khususnya dalam lakonan. Macam yang cikgu tunjuk dalam video tadi tu. Nampak? Awak nak buat lebih daripada satu pun boleh. Tapi untuk yang wajib, untuk PBD kita ni, cikgu nak awak semua buat satu sahaja. Okey? Nampak? Ialah hasil karya kita nanti. Jadi, awak kena buatlah sebaik yang mungkin. Cikgu stopkan dia. Jadi, kita terus pergi ke tugasan. Jadi, di sini pada hari ini, cikgu nak awak buat 2 tugasan. Okey? Tugasan yang pertama, hasilkan satu karya boneka jari. Okey? Boneka jari tahu, bukan boneka yang lain-lain. Yang menarik menggunakan teknik potongan dan assemblage mengikut kreativiti murid-murid. Jadi, awak hasilkan satu boneka jari. Dan tugasan yang kedua pula ialah buat apresiasi ringkas mengenai hasil karya semasa menghantarnya kepada guru. Dan apresiasi tersebut hanya perlu di-type menggunakan WhatsApp sahaja. Okay. Dan ini ialah contoh apresiasi tersebutlah. Okay, cikgu kasih contoh tapi awak jangan ikut bulat-bulat lah, awak ubah-ubahlah sikit. Okay. Jadi, nama karya saya ialah boneka rama-rama. Saya menggunakan kertas warna sebagai medium utama boneka. Boneka saya mempunyai elemen keseimbangan dan jalinan sentuh. Saya sayang boneka saya. Kalau awak nak ubah guna ayat lain pun boleh. Kalau tak nak ikut contoh cikgu ni. Ikut kreativiti awak lah. Okay. Jadi setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Cara offline lah. Jadi, awak boleh sambung buat tugasan awak. Jadi, setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.